Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid cikgu kelas 1 Bumi? Cikgu Nurul doakan murid-murid dalam keadaan sihat sejahtera. Baik, murid-murid, hari ini Cikgu Nurul akan teruskan dengan PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah, subjek Bahasa Melayu, Unit 5, Tolong Menolong. Baiklah murid-murid, suka di sini Cikgu Nurul ingatkan untuk setiap latihan yang dibuat, murid-murid perlulah menulis tarikh, hari ini hari apa? Ya, hari ini ialah hari Selasa, 14 Jun 2021. Murid-murid dah bersedia tak nak mengikuti PDPR Bahasa Melayu Cikgu hari ini? Ya, mari kita teruskan. Baiklah murid-murid, murid-murid boleh rujuk muka surat muka surat 27, buku teks Bahasa Melayu tahun 1. Hari ini Cikgu Nurul akan sambung lagi dengan topik pembelajaran Unit 5, Tolong Menolong. Hari ini Cikgu akan mengajar tentang kemahiran 1.1.2. Minta murid mendengar dan memahami suruhan untuk memberikan respon. Respon tu apa? Respon tu maksudnya jika awak mendengar, murid-murid mendengar arahan atau soalan, murid-murid perlu memberi respon. Contoh, bila ibu di rumah minta murid-murid untuk melakukan sesuatu. Contohnya, Ali tolong angkat baju di ampaian. Jadi Ali perlu respon apa? Baiklah ibu, saya akan angkat baju di ampaian. Respon maksudnya kamu memberi respon atau menjawab soalan daripada ayat perintah atau ayat tanya yang diujarkan oleh sesiapa sahaja. Baik, murid-murid, okey, hari ini tajuk ringan tulang amalan mulia. Siapa boleh beritahu Cikgu Nurul apa maksud simpulan bahasa ringan tulang? Ya, ringan tulang maksudnya rajin. Rajin membantu. Murid-murid rajin tak membantu ibu dan ayah di rumah? Cikgu Nurul yakin murid-murid ada membantu ibu dan ayah di rumah. Baiklah ringan tulang maksudnya rajin, sikap sifat bantu-membantu, sikap bantu-membantu merupakan amalan mulia. Amalan mulia itu apa? Ya, perkara yang baik. Baiklah, murid-murid, tanpa membuang masa, mari kita respon terhadap suruhan ni. Sila ke sini Aileen, Prima dan Halim. Ni, pakcik ni. Okey, pakcik ni mengungkapkan ayat perintah. Dia minta Aileen, Prima dan Halim untuk datang ke sini. Datang. Jadi mereka jawab apa? Mereka memberi respon apa? Baiklah pakcik. Okey, jadi Halim mengungkapkan ayat tanya. Tanya pakcik ni, apakah yang boleh kami bantu? Jadi pakcik beri respon, mari tolong pakcik bersihkan taman. Mari tolong pakcik bersihkan taman. Ni taman apa ni? Taman permainan. Baik, ini ialah respon Aileen terhadap ayat perintah pakcik. Sila ke sini Aileen, Prima dan Halim, mari sini. Jadi Aileen respon, baiklah. Cakap baiklah pakcik. Jadi Halim pula
tanya pakcik, apakah yang boleh kami bantu? Kami nak bantu pakcik buat apa? Jadi pakcik jawab apa? Mari tolong pakcik bersihkan taman. Baiklah pakcik ni ialah respon. Pakcik minta tolong, pakcik suruh datang ke sini, jadi mereka pun jawab baiklah pakcik. Bila Halim tanya soalan ni, ada tanda soal dekat belakang kan? Dekat depan ni ada apakah? Inilah kata tanya. Jadi pakcik beri respon, mari tolong pakcik bersihkan taman. Baiklah. Seterusnya kita tengok dialog yang kedua ni. Baik, mari kita baca sama-sama. Halim, tolong angkat tong cat ini. Pakcik minta tolong dekat Halim ni. Buat apa? Tolong pakcik angkat tong cat. Jadi, murid-murid, apakah respon Halim? Boleh ke tak boleh? Tentulah boleh. Baiklah pakcik. Respon Halim ni, dia ada garisan di sini, garisan mulut ni. Atas ni ada mulut ni. Pakcik ni tanya, Halim. Bukan tanya, pakcik beri arahan. Minta tolong. Halim, tolong angkat tong cat ini. Jadi, Halim beri respon apa? Halim beri respon, baiklah pakcik. Baiklah pakcik. Saya akan angkat tong cat ini. Betul tak? Saya akan angkat tong cat ini. Baiklah. Jadi seterusnya pakcik cakap apa lagi? Angkat tong cat ini ke sana. Dia minta semua rakan-rakan ni, iaitu terutama Alim, untuk Alim angkat tong cat ini, bawa tong cat ini ke sana, ke tempat lain lah, kan? Baik, jadi ni apa tadi jawapannya yang dalam garisan ni? Yang dalam garisan ni ialah baiklah pakcik. Sama juga yang ni. Macam mana eja baiklah? B-A-I-K-L-A-H lah. Baiklah. Tulis huruf besar. Okey, lepas tu koma pakcik. Pakcik tulis huruf kecil. Kenapa pakcik tulis huruf kecil? Ya, kerana pakcik ialah kata nama Am. Okey, lepas tu tulis nokta. Tulis jawapan yang sama juga dekat sini. Baiklah, pakcik. Jadi yang ketiga pula, boleh tak respon? Pakcik suruh buat apa ni ayat perintah? Okey, mari kita baca bersama-sama. Kamu berdua bersihkan papan gelongso itu. Jadi Aileen yang baju merah ni cakap apa? Baiklah, sama juga. Baiklah pakcik. Kalau dia cakap kamu berdua jadi menggunakan kata ganti nama diri kami. Kalau kamu berdua maksudnya awak berdua lah. 2 orang, lebih daripada seorang. Kalau lebih daripada seorang, gunakan kata ganti nama diri kami. Kata ganti nama diri kami. Cikgu dah pernah ajar kan? Kata ganti nama diri kami menunjukkan mewakili awak dan kawan awak. Awak yang cakap kami. Kami maksudnya kamilah bersama-sama. Kami akan bersihkan papan gelongso itu. Ni, kamu berdua bersihkan papan gelongso itu. Jadi, siapa? Aileen jawab, baiklah pakcik. Kamu tulis kat sini, baiklah pakcik. Sama juga. Baiklah pakcik. Kalau nak tulis panjang sikit, boleh juga. Baiklah pakcik. Kami akan bersihkan papan gelongso itu. Jadi tengok respon yang ayat perintah yang kedua pula. Pakcik minta apa?
bersihkannya dengan kain ini. Bersihkan papan gelongsu tu dengan kain yang warna putih ni. Jadi Prima jawab apa pula? Prima respon apa pula dengan ayat suruhan Pak Cik ni? Baiklah Pak Cik. Boleh juga tulis baiklah Pak Cik. Baiklah Pak Cik tu merupakan respon kepada suruhan, ayat suruhan. Ataupun kamu nak tulis panjang sikit. Baiklah Pak Cik. Saya ataupun kami mewakili dua orang ni lah. Kan? Sebab mereka berdua yang nak buat. Akan bersihkan papan gelongso atau bersihkannya pun boleh dengan kain ini atau tulis baiklah Pak Cik boleh. Cikgu Nurul ulang semula. Ini ialah memberikan respon terhadap suruhan. Suruhan tu apa yang ibu suruh ke? Apa yang Pak Cik suruh? Apa yang cikgu suruh? Jadi kamu perlu respon. Respon dengan apa? Respon dengan baiklah. Baiklah Pak Cik, baiklah ibu, baiklah ayah. Itu maksudnya memberikan respon. Faham tak murid-murid sekalian? Nak tahu awak semua faham atau tak faham? Perlu buat latihan seterusnya. Cikgu Nurul ulang semula. Hari ini kita belajar tentang kemahiran 1.1.2. Memberikan respon. Baiklah murid-murid. Cikgu Nurul teruskan lagi. Okey, baik. Tadi murid-murid sudah pun mendengar respon tentang ayat suruhan. Ayat suruhan, ayat suruhan tu maksudnya minta tolong apa? Ibu minta tolong buat apa kan? Jadi selepas ni murid-murid dah dengar penerangan daripada Cikgu Nurul. Awak buka buku aktiviti jilid 1 muka surat 29. Buku aktiviti jilid 1 muka surat 29. Tajuk hari ni ialah tolong menolong. Aktiviti 1 lengkapkan dialog dengan jawapan yang betul. Baik. Kat sini dia diberikan jawapan. Okey. Jawapan yang pertama ni, pilihan jawapan ditulis. Kami akan memasukkannya ke dalam beg. Yang kedua, pilihan jawapannya, saya akan mengajak mereka. Awak baca ni, baca ayat suruhan yang dilafazkan oleh ibu dan tuliskan respon ayat. Yang pertama, mari Cikgu Nurul bincangkan sedikit. Rina, ajaklah kawan-kawan kamu untuk masukkan barang-barang ini ke dalam beg. Jadi Rina respon apa? Ibu suruh ajak ni. Ada perkataan ajaklah. Ajaklah. Jadi Rina respon apa? Mana satukah jawapannya di atas ni? Mana ada perkataan ajak? Cuba kamu tengok pada ayat pilihan jawapan ni. Ada dua ayat respon ayat. Yang ini atau yang ini? Mestilah yang ini mengajak. Ajak. Ini ada. Ini ialah kata terbitan yang ada imbuhan mengajak. Ini ajaklah. Inilah jawapannya. Baik ibu, saya tulis di sini. Saya akan mengajak mereka. Baiklah ibu, baik ibu atau baiklah ibu sama. Macam Cikgu Nurul terangkan tadi. Baik, koma, ibu, ni nokta. Saya huruf besar sebab selepas nokta ni mesti tulis huruf besar. Walaupun saya ialah kata nama am. Kata panggilan. Baik ibu, saya
akan mengajak mereka. Tulis dekat sini. Lengkapkan petikan ni. Lengkapkan respon ni. Baik, yang kedua sama juga. Baca Rina. Ni ayat perintah ibu. Ibu yang melafazkan ayat perintah. Rina, kamu dan Aileen masukkan bungkusan makanan dan minuman kotak ke dalam beg. Jadi tengok ni Rina respon apa? Baik, ibu. Jadi yang mana satu jawapannya? Tengok yang atas ni. Ada jawapan tak? Ada. Tentulah di sini ada dua pilihan jawapan. Satu awak dah tulis untuk nombor satu kan? Saya akan mengajak mereka. Jadi yang kedua tentulah yang ini. Kami akan memasukkannya ke dalam beg. Ini jawapan yang nombor dua. Sini, tulis di sini. Baik ibu, kami akan memasukkannya ke dalam beg. Tulis di sini. Baiklah. Murid-murid tentu tertanya-tanya, kenapa ada dua jawapan je? Sedangkan ada 4 ayat suruhan. Betul tak? Baik, untuk soalan ayat suruhan yang ketiga dan ayat yang suruhan yang keempat, murid-murid perlulah menulis jawapan murid-murid sendiri berdasarkan ayat suruhan ini. Baik, macam yang Cikgu Nurul terangkan sebelum ni, untuk awak respon ayat suruhan mesti tulis baik. Ni baik. Siapa yang cakap ni? Kalau yang cakap ni ibu, tulislah baik, koma. Kalau ni Rina punya ibu kan? Yang ini kawan Rina. Kalau kawan Rina, maksudnya ini Rina punya ibu, dia perlu panggil apa? Makcik. Macam mana je makcik? M A K C I K. Mak dengan cik jarakkan. Sama juga dengan pak cik tadi tu. Tak boleh sambung. Mak cik M A K jarak C I K. Mak cik. Yang ini kawan Rina. Ini kawan Rina. Kawan Rina ni respon ayat apa? Baik, koma. Macam ni tulis sama juga macam ni kat sini. Baik, koma, makcik. M-A-K C-I-K, cik. Makcik. Lepas tu nokta, titik. Macam ni, nokta. Sama juga. Yang ni baik ibu sebab ini Rina dengan ibu dia yang berbual-bual. Yang ini kawan Rina berbual-bual dengan ibu Rina. Jadi kata panggilan makcik. Okey, baik. Prima jawab apa ni? Prima jawab baik. Koma, baik, makcik, nokta. Nak tulis apa selepas tu? Tengok ni. Makcik ni suruh buat apa? Ni. Makcik suruh Prima tolong kira jumlah beg. Jadi makcik suruh buat apa ni? Suruh Prima buat apa? Jadi Prima kena respon. Nak respon macam mana? Responnya ialah kamu perlu menulis jawapan pada ayat suruhan selepas tolong. Tolong jangan tulis. Tulis kira jumlah beg. Baik makcik. Saya akan, ni je ni atas ni ada. Mesti tulis saya akan atau kami akan. Kalau ada seorang, tulis saya akan. Kalau lebih daripada seorang, 2 orang ke 3 orang, tulis kami. Jadi sini, ni ada. Ini ada apa tu ejaannya. Ni, saya akan. Tulis di sini, saya akan. Apa? Makcik suruh buat apa? Cuba awak tengok ayat suruhan ni. Sebelah tolong tu. Sebelah tolong tu kamu tulis jawapan ni sampai nokta. Itulah jawapannya. Contohnya macam ni. Okey, Cikgu Nurul bagi satu. Baik, makcik.
Okey, saya sebab prima seorang kan. Jadi saya akan saya akan tulis di sini, saya akan kira jumlah beg. Cikgu Nurul dah cakap kan? Tengok ayat suruhan. Tolong ni potong. Prima potong, tolong ni pun potong. Ambil kira jumlah beg, tulis di tepi ni. Sambung. Saya akan kira jumlah beg. Ini jawapannya. Nombor 3 itu jawapannya. Saya akan kira jumlah beg. Baik makcik. Nokta. Saya akan, ni ejaannya, saya akan, tengok anak panah cikgu tunjuk ni. Saya akan, tulis saya huruf besar saya akan, ni, kira jumlah beg. Boleh tak murid-murid? Faham tak? Kena dengar ni. Kena dengar apa yang Cikgu Nurul terangkan ni. InsyaAllah murid-murid boleh buat dengan bantuan ibu ayah di rumah. Okey, baiklah. Okey, yang ini pun sama juga. Halim. Okey, mari kita baca. Halim. Okey, susun beg-beg ini di dalam kotak. Ni Rina. Rina minta tolong Halim. Dia cakap apa? Halim, susun beg-beg ini di dalam kotak. Jadi Halim jawab apa? Halim seorang ke dua orang? Halim seorang je. Kalau seorang, tulis saya. Sebelum tulis saya, tulis apa? Sama juga ni. Tengok, baik ibu. Ni ibu kan? Sebab ibu yang minta tolong. Yang ini Rina. Kalau Rina nak tulis apa? Ibu juga ke? Tulislah Rina. Ni nama jawapan Rina kat sini. Baik. Rina tulis huruf besar sebab kata nama khas, nama orang. Baik. Tulis sama macam ni juga. Tapi yang ini ibu. Awak tulis Rina. Nokta. Nak tulis apa lagi? Ni. Dia respon, saya akan susun beg-beg ini di dalam kotak. Nokta. Itu sahaja. Boleh tak murid-murid buat? Cikgu harap murid-murid kelas 1 Bumi dapat menyiapkan latihan cikgu hari ini. Dengar video cikgu tadi. Kemudian buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 29. Itu sahaja hari ini murid-murid. Hari ini kita telah belajar tentang respon ayat. Dengar dan berikan respon pada ayat suruhan. Ayat suruhan tu maksudnya ayat perintah lah. Mak suruh buat apa, kakak suruh buat apa, cikgu suruh buat apa. Itu maksudnya suruhan. Jadi kamu perlu respon. Macam mana nak respon? Nak respon mesti tulis baiklah atau baik. Siapa yang dilawan, siapa yang suruh buat? Kalau ibu, ibulah. Kalau cikgu, cikgulah. Itu sahaja murid-murid. Hari ini Cikgu Nurul menerangkan kita belajar tentang mendengar dan memberikan respon berdasarkan ayat suruhan. Itu sahaja murid-murid PDPR cikgu untuk hari ini. Semoga murid-murid dapat menyiapkan latihan cikgu dan dapat memahami isi pelajaran pada hari ini. Sekian sahaja. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.